Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu kembali kita hari ini untuk meneruskan pembelajaran mengenai matematik tingkatan 2 iaitu bab 3 rumus algebra. Untuk hari ini kita akan masuk kepada subtopik menentukan nilai pemboleh ubah. Okey, anak-anak pelajar boleh buka buku teks tingkatan 2 muka surat 47. Okey, ingat lagi tak apa yang kita pelajari untuk bab 3? Okey, yang pertama, awal-awal hari itu kita dah belajar tentang macam mana cara membentuk rumus berdasarkan suatu situasi. Dan kemudian minggu lepas cikgu dah kongsikan macam mana nak menukar perkara rumus bagi suatu persamaan algebra. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai menentukan nilai suatu pemboleh ubah apabila nilai pemboleh ubah yang lain diberikan. Okay, jom kita tengok. Okay, contoh 1. Diberi M sama dengan 5 tambah K. Hitung nilai berikut. Okay. A, dia suruh cari nilai M apabila K diberi bersamaan dengan 2. Okay. B, nilai K apabila M bersamaan dengan 10. Okay, kita tengok macam mana kita nak selesaikan. Mudah sahaja sebenarnya. Kita hanya gantikan nilai yang diberi ke dalam persamaan atau ke dalam rumus. Okey, kita tengok macam mana kita nak selesaikan A. Untuk A, ni soalan dia ataupun rumus dia M bersamaan dengan 5 tambah K. Okey, kita tengok A. Nilai M apabila K sama dengan 2. Jadi K sama dengan 2 ni kita gantikan di sini. Okey. Jadi dia akan jadi M bersamaan dengan 5 tambah, kita buat kurungan 2 supaya senang kita nampak. Okey, bila kurungan tu bermaksud nilai tu kita dah ganti masuk. Okey. Jadi bila buka kurungan 5 tambah 2, so M bersamaan dengan 7. Okey, cikgu harap anak murid faham ya. Okey, kita tengok B pula. Nilai K apabila M bersamaan dengan 10. Okey, ini terbalik sikit. Sebab formula dia adalah M bersamaan 5 tambah K. Ingat lagi macam mana nak menentukan perkara rumus. Okey, jadi bila soalan dia suruh cari nilai K, bermakna K ni kita kena jadikan dia sebagai perkara rumus. Bermaksud, okey, M ni kita akan pindahkan ke sebelah. M adalah asalnya positif. Okey, bila pindah ke sebelah dia akan jadi negatif. So, K bersamaan dengan M tolak 5. Cikgu harap anak murid ingat lagi ya, macam mana nak tukar perkara rumus. Okey, bila kita dah tukar perkara rumus, kita boleh masukkan nilai M bersamaan dengan 10 ke dalam formula. Okey, K bersamaan 10 tolak 5. Berapa K 10 tolak 5? Ya, K bersamaan dengan 5. Okey, faham? Kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh 2. Diberi C bersamaan dengan 15 tolak 2D. Hitung nilai berikut. Okey, A dia suruh cari nilai C. Cari C apabila D ialah 12. Okey, B pula nilai D apabila C bersamaan 8. Dia suruh cari D apabila C bersamaan dengan 8. Jom kita tengok penyelesaiannya. Okey, bagi soalan A, C bersamaan 15 tolak 2D. Perlu tak tukar perkara rumus? Ya, tak perlu sebab kita nak cari C. C ni dah jadi perkara rumus. Jadi kita terus masukkan nilai D bersamaan dengan 12. Okay. C bersamaan 15 tolak 2. 2D bermaksud 2 darab. Jadi kita kurungkan nilai D 12. So 2 darab 12. Jadi C bersamaan 15 tolak 2 darab 12 ialah 24. Okey, 15 tolak 24 berapa? Ya, negatif 9. Jadi C ialah negatif 9. Mudah kan? Okey, kita terus untuk soalan B. B dia nak cari D. D duduk belakang kan? Ingat, bila kita nak cari D, D kita jadikan dia perkara rumus. So, kita pindahkan dulu 15 sebab ini adalah operasi tolak. So, 15 asalnya positif, kita pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif. Jadi,
negatif 2D sama dengan C tolak 15. Ya, negatif 2D sama dengan C tolak 15. Kemudian apa kita nak buat? Okey, kita masukkan je nilai. Nilai C diberi. C bersamaan dengan 8. Jadi masukkan 8 pada tempat C. Okey. Negatif 2D bersamaan dengan 8 tolak 15. Selesaikan yang belakang ni dulu. Okey, kita akan dapat negatif 2D bersamaan dengan negatif 7. Okey. Kemudian kalau kita tengok kat sini, kita nak cari D. Negatif 2D. Operasi apa dekat sini? Okey, ini adalah operasi darab. Jadi bila kita pindahkan negatif 2, kita pindahkan ke sebelah. Okey, negatif 2 pindah ke sebelah, asalnya darab, dia akan jadi bahagi. So, D bersamaan dengan 7 bahagi 2. Sebab apa negatif hilang? Sebab atas ada negatif, bawah pun ada negatif. So, dia akan mati nanti. Jadi tinggal 7/2. Okey, boleh faham? Okey, kita teruskan kepada contoh 3. Diberi P bersamaan dengan 1/4 darab dengan Q tolak R. Hurufkan semua sekali. Q tolak R ni adalah kuasa 2. Jadi hitung nilai Q jika diberi P bersamaan dengan 9 dan R bersamaan dengan 4. Okey, kita tengok macam mana penyelesaian dia. Okey, contoh-contoh yang sebelum ni untuk P tadi, kita tukar dia perkara rumus kan? Kita tukar perkara rumus. Okey. Untuk soalan yang ni, nilai Q. Q ni, kalau kita nak tukar perkara rumus, dia agak rumit. Jadi, kita nak mudahkan dia, kita terus masukkan nilai dahulu. Okey? Kita tengok. Masukkan nilai P bersamaan dengan 9. P gantikan dengan 9. Dan R bersama dengan 4. R ni kita gantikan dengan 4. Okey? Kita tengok. Jadi 9 bersamaan dengan 1/4 Q tolak R. R adalah 4. Okey? Kurungkan semua ni adalah kuasa 2. Okey? Jadi sekarang ni adalah darab. So kita pindahkan dulu pecahan ni. 4 ni. 4 kita pindah ke sebelah. 4 ni asalnya dia adalah bahagi. Bahagi 4 tu 1 bahagi 4. Jadi 4 kita pindah ke sebelah, dia akan jadi darab. Okey. So 9 darab 4 bersamaan dengan, yang ni dah tak ada. Hilang. 1 darab dengan ni, kira macam tak ada lah. Tak perlu tulis 1. Jadi dia tinggal Q tolak 4 kuasa 2. Okey. Berapa 9 darab 4? Ya, 36. 9 darab 4, 36. Q tolak 4 kuasa 2. Kenapa cikgu buat punca kuasa 2? Ya, sebab kita nak matikan kuasa 2. Jadi, dua-dua belah kita kena kuasa. Punca kuasa 2 kan dia. Okey, so yang ni matilah. Mati, tinggal Q tolak 4. Sebelah ni apa jadi? Tariklah. Punca kuasa 36 ialah 6 darab 6 kan? Bersamaan dengan 6. Okey. Jadi 6 bersamaan dengan Q tolak 4. Terusnya apa nak buat? Ini sangat simple. Okey. Kita nak cari Q. So, kita kena pindahkan negatif 4. Okay, jadi, Q tolak 4. Cikgu saja terbalikkan supaya senang nampak. Okay. Jadi, Q kita pindahkan negatif 4 ke sebelah. Dia asal negatif, pindah ke sebelah, dia akan jadi positif. So, Q bersamaan dengan 6 tambah 4. 6 tambah 4 berapa? 10. Okay. Ini penyelesaian. Mudah kan? Sebenarnya soalan matematik ni sangat simple. Jika anak-anak pelajar boleh ingat step by step. Bila ada soalan, apa yang kita perlu buat dulu? Nak darab dulu ke, tambah dulu ke, bahagi. Yang tu kena follow. Okay? Tak boleh tinggal. Okay, kita teruskan dengan latihan pula. Tengok latihan 1. Standby dengan kertas dan pensel masing-masing. Okay? Diberi. Tengok soalan 1. Diberi J bersamaan dengan 4 MN bahagi 3 tambah 2M. Okay, hitung A. Nilai J apabila M ialah 3, N ialah 5. Hitung B apabila nilai M. Untuk soalan B, hitung nilai M apabila J bersamaan dengan 3 dan N sama dengan 3. Okay. Cuba anak-anak pelajar selesaikan.
Boleh pause dulu video ini sementara anda selesaikan. Okey, pause. Kemudian cuba jawab. Bila dah selesai nanti tekan play semula. Okey. Jadi cikgu nak ringkaskan video ni, jadi cikgu tak perlu tunggulah. Okey. Kita teruskan. Kita tengok jawapannya macam mana. Okey, A. Untuk soalan A. J bersamaan dengan 4M N per 3 tambah 2M. Okey, ini adalah rumus yang diberi. Okey, kita masukkan nilai M sama dengan 3 dan N sama dengan 5 ke dalam formula. Okey, dia akan jadi macam inilah. 4. M ni adalah 3. Ingat tadi cikgu cakap nilai yang kita gantikan kita buat kurungan. Okey. Bila 4 kurungan 3 kurungan 5 bermaksud semua ni adalah darab. Okey, yang bawah pula 3 tambah 2 kurungan 3. So bermaksud 2 darab 3. Selesaikan. 4 darab 3 darab 5 sama dengan berapa? 60. Okey. 3 tambah 2 darab 3. Yang ni tambah 1 darab 1. So kita kena selesaikan darab dulu. 2 darab 3 6 tambah 3 9. Okey, 60 bahagi 9. Ringkaskan dia akan jadi 6 2 per 3. Okay. Untuk soalan B. M bersamaan J sama dengan 3. Maaf. Cari nilai M apabila J bersamaan 3 dan N bersamaan 3 juga. Okey, kita masukkan nilai J3, N ialah 3. M kita nak cari. Okey, kita masukkan nilai. So dia akan jadi 3 bersamaan dengan 4M. M ni jangan ganti apa-apa. Kekalkan pemboleh ubah M. Okey, 3 dekat N ni kita masukkan 3 nilai dia. Okey, bawah sama. Sebab tak ada nilai yang boleh diganti. Okey, 3 tambah 2M. Okey. Sekarang ni apa nak buat? Sekarang kita tengok sebelah kanan ni adalah pecahan. Bila pecahan, kita pindahkan semua yang bahagian bawah ni. Kita pindahkan ke sebelah. Asalnya dia bahagi, kita pindah sebelah dia akan jadi darab. So, 3 darab dengan semua sekali. Semua sekali, so kita kena kurungkanlah 3 tambah 2, M. Bersamaan dengan 12M. Mana datang 12M? Tengok ni. 4 darab M darab 3. So, 4 darab 3, 12. Darab dengan M, 12M. Okey? Kurungan ni. Apa nak selesai ni? Macam mana ni? Jangan buat 3 darab 3, 9 tambah 2M. Salah. Kita mesti darab kembangkan dia. Okey, ni dah belajar 3 darab 3. So, dapat 9. 3 darab 2. So, dapat positif 6M. Bersamaan dengan sebelah kanan samalah 12M. Okey. Sekarang apa kita nak buat? M. Yang ni pun ada M. Kita kumpulkan M. Okey. 12M, 6M ni pindah sana. Dia akan jadi tolak 6M. 9 kekal. Okey. 12 tolak 6. Jadi 6M. Dengan 9. So nak cari M. 6 darab M. So darab pindah sebelah dia akan jadi bahagi. So M bersamaan 9 bagi 6. Permudahkan kita akan dapat 1 per 2. Okey. Semak jalan kerja yang anak pelajar dah buat tu. Cuba semak dekat mana salah. Okey, kalau betul sama macam cikgu buat, tahniah cikgu ucapkan. Okey. Kita terus kepada latihan 2. Diberi B bersamaan dengan U tambah AT. Hitung A. Nilai B apabila U bersamaan 4, A bersamaan dengan 1, T bersamaan dengan 2. Dan soalan B, hitung nilai T apabila B bersamaan dengan 8, U bersamaan dengan 3, A bersamaan dengan 2. Ingat, kita gantikan saja nilai yang diberi ini, gantikan dalam persamaan, okay, ataupun dalam rumus. Okey, cuba selesaikan. Macam biasa, okey, kita nak ringkaskan video, jadi anak-anak pelajar boleh tekan pause. Okey, pause. Stopkan dulu video sementara untuk menjawab soalan. Okey, sila tekan pause. Okey, jika dah selesai, boleh tekan play semula. Okey.
Kita tengok jawapannya. Okey, untuk soalan A. Hitung nilai B apabila U bersama dengan 4, A bersama dengan 1, T bersama dengan 2. Apa formula dia? B bersamaan U tambah A, T. Okay. Kita masuk dalam formula. Okay. U adalah 4, A adalah 1, T ialah 2. Masukkan, dia akan jadi 4 tambah 1 dengan 2. Okey, maaf. Yang ni cikgu lupa nak buat perumunan. Okey. Seterusnya 1 darab 2 jadi 2. So 4 tambah 2 sama dengan 6. Simple kan? Okey, B bersama dengan 6. Soalan B. Cari nilai T apabila B bersama dengan 8, U bersama dengan 3, A bersama dengan 2. Kita nak cari T. Okey. Boleh terus masuk nilai, tak apa. Okey. B bersama dengan 8, U bersama dengan 3, A bersama dengan 2. T. Okey. Jadi 2T ni kita kena asingkan dia. 3 pindah sebelah. Okey. 2T bersamaan dengan 3 ni positif, pindah sebelah jadi negatif. So 8 tolak 3. Okey, kemudian 2T. 2 darab T. Darab pindah sebelah dia akan jadi bahagi. Okey. T bersamaan dengan 8 tolak 3, 5. Tadi kita dah cakap kan darab pindah sebelah bahagi. So 5 bahagi 2. Okey. Latihan 3 pula. Diberi 1/5 P tolak Q bersamaan dengan R. Okay, hitung A, nilai Q apabila P bersamaan dengan 15, R bersamaan dengan negatif 7. Okay, soalan B, cari nilai R apabila P bersamaan dengan 10 dan Q bersamaan dengan 8. Okay, cuba selesaikan. Macam biasa, tekan pause dan bila anak-anak pelajar dah selesai menjawab, boleh tekan play semula. Okey. Selamat menjawab. Okey, kita teruskan jawapan untuk soalan latihan 3. Okey, macam mana? Tengok. Masukkan nilai, okey. 1/5 P kan? Okey, P adalah 15. Masukkan 15. Tolak Q. Q kita nak cari sama dengan R. R negatif 7. Masukkan negatif 7. Okey. So 15, 1 darab 15 bahagi 5. Ini sebenarnya boleh main potong je ni. Sifir 5 betul, so tinggal 3. Jadi 3 tolak Q bersamaan dengan negatif 7. Kita nak cari Q, so 3 kena pindah. Okey, Q bersamaan 3 tambah 7. Okey, Q 3 tambah 7, 10. So dapat 10. Okey, soalan B. R bersamaan, kita nak cari R kan? Okey, R bersamaan, soalan daripada formula ni cikgu terbalikkan je. Kita nak cari R. Okey, R ni dah perkara rumus. Okey, jadi R bersamaan dengan 1/5. Gantikan P bersamaan dengan 10. Jangan ambil 15 sebab soalan B. P bagi soalan B ialah 10, Q ialah 8. Jadi gantikan 10. Dekat Q kita gantikan 8. Okey, jadi 1/5 sama, potong. Okay, potong. So tinggal 2. 2 tolak 8. So R bersamaan dengan negatif 6. Mudah betul? Okay, cikgu harap daripada 3 soalan ni anak-anak pelajar boleh menjawab sekurang-kurangnya separuh betul. Okay. Selebihnya perlukan latihan yang banyak. Okay, untuk melatih pelajar supaya biasakan dengan soalan-soalan untuk menentukan nilai pemberi ubah. Jadi kita tengok soalan latihan. Okay. Untuk soalan latihan seterusnya, anak-anak pelajar boleh tengok buku teks. Okay. Dalam buku teks, rujuk muka surat 50 dan 51. Okay. Yang ni soalan jom cuba. Okay. Soalan nombor 3. Dan juga soalan menjana kecemerlangan. Soalan nombor 3 juga. Okay. Boleh cuba jawab, ambil masa, okey. Cuba jawab dengan betul, berhati-hati, okey. Jangan takut dengan formula yang nampak agak rumit. Hati-hati, buat perlahan-lahan, masukkan nilai dan buat satu persatu. Okey, apabila telah selesai, anak-anak pelajar boleh ambil gambar penyelesaian yang dibuat tu dan personal message pada cikgu melalui WhatsApp. Nanti cikgu akan simak. Okey. Dan sekiranya ada sebarang masalah, boleh contact cikgu.
Okey, boleh WhatsApp cikgu. Dan bagi pelajar yang ada buku kerja, boleh rujuk buku kerja buku A, soalan bab 3. Okey, cari soalan yang menentukan nilai pun boleh ubah. Okey. Jadi semoga berjaya dan semoga kita jumpa lagi. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.